Assalamualaikum. Bertemu kembali. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk kita pada hari ini ialah Seia Sekata. Sebelum kita teruskan, subscribe, like dan komen channel cikgu sebagai tanda sokongan. Mari kita teruskan. Baiklah, kita lihat dulu standard kandungan. 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran pula 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastra dan bukan sastra. Itu lagu kanak-kanak, cerita, pantun dan petikan. Bagi pelajaran kita pada hari ini, kita akan fokus kepada pantun. Baiklah, bagi pelajaran hari ini, cikgu menggunakan petikan daripada buku teks jilid 1 muka surat 30. Baiklah, mari kita sama-sama membaca pantun ini. Cikgu baca dan kamu ikut ya. Seia sekata. Batu geligar, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Jiran tetangga, saudara kita, setiap masa perlu dihormati. Asam gulugur dijemur sekata, di atas para, di depan halaman. Tegur menegur sesama kita, hidup mesra sentiasa aman. Buluh dibelah di halaman rumah, dibuat para pohon periah. Jiran sebelah bersikap ramah, kita gembira, mereka ceria. Di hujung desa kumpul jerami, jerami diikat, dibuat tikar. Bertimbang rasa saling memahami, tanda muafakat tanpa bertengkar. Macam mana? Dapatkah kamu mengikuti cikgu membaca pantun tadi? Baiklah, apa kata kamu pause dulu video ini, kamu hentikan dulu dan kamu cuba baca sendiri. Kemudian baru kamu teruskan untuk ke slide seterusnya. Baiklah, mari kita belajar sikit apakah ciri-ciri pantun ni. Okey. Pantun ni terdiri daripada pembayang maksud dan maksud. Okey, kita boleh contoh pembayang maksud iaitu bagi perangkap yang pertama tadi, batu geligar, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Membayang maksud ini membayangkan apakah maksud pantun yang ingin disampaikan. Seperti kita lihat, batu geligar, batu permata dan cincin suasa itu semua adalah bahan-bahan yang sangat berharga. Jadi ia disimpan di dalam peti. Maksud pula. Maksud ialah, kita baca dulu ya. Ini adalah maksud bagi sambungan pantun tadi. Jiran tetangga, saudara kita, setiap masa perlu dihormati. Baiklah, apakah maksud pantun ini? Di dalam rangkap pantun, baris ketiga dan baris keempat adalah maksud bagi pantun tersebut. Ia menerangkan bahawa jiran tetangga adalah saudara kita dan kita perlu hormati setiap masa. Kita boleh lihat tadi pembayang maksud menceritakan tentang barang-barang berharga. Itu telah membayangkan betapa berharganya jiran tetangga ini. Jadi kita haruslah menjaga hati mereka seperti mana kita menjaga barang-barang berharga dan simpan dalam peti dengan selamat. Jadi hati-hati jiran tetangga ini harus kita jaga dan kita hormati sentiasa. Baiklah, kita tengok satu lagi pantun. Okey. Di dalam rangkap terakhir ini, kita boleh lihat di hujung desa kumpul jerami. Jerami diikat, dibuat tikar. Itu adalah pembayang maksud bagi rangkap pantun ini. Dia membayangkan jerami itu dikumpulkan dan diikat menjadi satu. Bertimbang rasa saling memahami, tanda muafakat tanpa bertengkar.
itu adalah maksud bagi rangkap ini. Bagaimana dibayangkan oleh pembayang maksud tadi, jerami itu disatukan, diikat menjadi satu. Itu melambangkan muafakat. Sekiranya semua jiran tetangga bermuafakat, merasa saling memahami, pasti tiada lagi yang bertengkar sesama sendiri, bergaduh. Semua saling hormat menghormati. Begitulah bagaimana pantun ini disusun, ya. Dan dirangkap di baris pertama dan kedua pantun dijadikan pembayang bagi apakah maksud pantun itu yang sebenarnya. Dan dirangkap di baris ketiga dan baris keempat barulah disampaikan maksud pantun tersebut. Daripada ini, ya. Baiklah, ini adalah tugasan kita. Kamu dikenaki merakam bacaan pantun kamu dan hantar melalui Google Classroom. Kamu boleh pilih mana-mana perenggan, mana-mana rangkap pantun tadi dan baca, rakam dan hantar audio ke dalam Google Classroom. Bacaan pantun yang dirakam hendaklah sekurang-kurangnya 2 rangkap. Sekiranya kamu dapat membaca sampai habis, itu lebih baik. Baiklah, sampai sini saja pelajaran kita pada ini. Saya berharap kamu dapat memahami asas pantun. Di masa hadapan kita akan pelajari lagi tentang pantun ini, ya. Jadi di sini saya harap kamu dapat memahami pembayang pantun, pembayang maksud di dalam pantun dan maksud pantun tersebut. Baiklah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.